Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adalah kita semua berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yaqul yawm al-jum'ah ansi faqad la'ab." Rawahu al-Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الإيمان وجعله شهر أنزل فيه القرآن على خير خلق الرحمن. نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nimba jemaah di bulan yang barakah ini ingin mengajak sekalian tuan-tuan yang hadir agar marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita berusaha sedaya upaya meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang soleh, insya-Allah. Hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hambanya yang bertakwa, yang selamat serta bahagia di dunia dan bahagia di alam akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumaat, hari yang disebut sebagai Syairul Ayyam, iaitu penghulu segala hari. Di bulan Ramadan Al-Mubarak yang merupakan penghulu segala bulan, kita masih diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan yang lebih penting lagi, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sekalian anggota badan kita untuk melakukan amal ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab layaknya kita untuk mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang berbahagia, hari ini tanggal 16 Ramadan 1444 Hijriah, dan pada malam ini adalah malam 17 Ramadan, di mana malam 17 Ramadan ini menyaksikan satu peristiwa yang besar, sejarah yang terpahat utuh berlaku ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa penurunan wahyu yang pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lebih dikenali dengan peristiwa nuzul Al-Quran. Sidang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, nuzul Al-Quran yang berlaku dalam bulan Ramadan ini mengandungi maksud yang tersendiri, yaitu pertama, turunnya secara keseluruhan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Al-Qadar di dalam bulan Ramadan. Kedua, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala buat kali pertamanya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 dalam bulan Ramadan, 13 tahun sebelum peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Justru memang ingin mengajak sidang jemaah sekalian agar kembali menyelami hakikat Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai saudaraku, bahawa Al-Quran sebenarnya adalah penunjuk jalan yang lurus dan pedoman untuk kita yang merupakan pengembara di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengamalkan ajaran Al-Quran serta mengikut petunjuknya, maka sudah tentu dia selamat dan mendapat keselamatan di dalam perjalanannya menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, bahawa sesungguhnya Al-Quran yang sentiasa menjadi teman seharian kita itu merupakan penyelamat manusia dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kejahilan kepada cahaya keimanan. Jika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai teman sejati dalam hidup kita, dikhawatiri syaitan akan mengambil kesempatan untuk mempengaruhi setiap tindakan yang kita lakukan. Peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Zukhruf ayat 36 yang bermaksud, sesiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Saudara-saudaraku sidang yang dikasihi, memang ini ingin berkongsi beberapa kaedah untuk menjadikan Al-Quran sebagai pendamping dan teman abadi kita. Pertama, sebagai umat Islam kita seharusnya mengambil peluang untuk sentiasa mempelajari Al-Quran, bertadabbur dengannya dan berusaha menghayati dalam segenap kehidupan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujjah طعمها طيب وريحها طيب ومثل الذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها." Maksudnya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, 5 sitrus, rasanya enak dan baunya wangi. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, rasanya enak tetapi tidak berbau. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, bagi membuktikan sentiasa bersahabat dengan Al-Quran, maka kita perlu berusaha sedaya upaya untuk menghafaz ayat-ayat Al-Quran sekadar termampu. Meskipun surah-surah yang pendek, agar hafazan tersebut boleh menjadi penenang, penyubur dan sumber inspirasi dan kekuatan dalaman kita. Ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah meyakini akan mukjizat Al-Quran sebagai kitab agung yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjanjikan kemuliaan terutama bagi mereka yang sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Sidang jemaah sekalian, Allah menjanjikan bahawa Al-Quran ini boleh memberi ketenangan kepada jiwa-jiwa yang kosong dan bermasalah. Kepada sesiapa yang menghadapi kecelaruan dalam jiwanya dan merasa tidak tenang, dekatilah Al-Quran tidak kira pagi, petang, siang maupun malam. Baca dan fahamilah. Mudah-mudahan menjadi penawar untuk menenangkan kita. Justru itu saudara-saudaraku, bermula dari saat ini, berazamlah di dalam hati kita bersempena bulan Ramadan yang mulia ini, bersempena dengan turunnya Al-Quran ke dunia ini. Kami bertekad dengan azam, ya Allah, kami berazam ya Allah dalam seharian kami, basahilah lidah ini dengan ayat-ayat suci-Mu. Bantulah kami ya Allah untuk kami memahami kehendak di dalamnya dan seterusnya dengan taufik hidayah-Mu jua. Kami mampu melaksanakan tuntutan Al-Quran dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Allah sehingga Al-Quran dapat menjadi buah hati kami, Al-Quran kekasih kami, Al-Quran menjadi peneman hidup kami sehingga kami meninggal dunia ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita semua untuk mencintai Al-Quran, dan sudah tentu kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Maksudnya, dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada siapa yang mengikut keridaan-Nya, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari gelap gulita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izin-Nya, dan dengannya juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا أمير الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان نبرلشا وولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarabuddin Nabardisha ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة